Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat pagi untuk semua. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih Peduli Yang Maha Mulia Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tunku Besar Mahamud, selaku Tuanku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM atas perkenaan mengurniakan ijazah kehormat yang amat bermakna kepada Patik pada hari ini. Sesungguhnya Patik amat tersentuh hati dengan perkenaan penggunaan ini oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Menjunjung Kasih Tuanku. Penghargaan ini juga saya tujukan buat Pro Chancellor USIM iaitu Yang Amat Mulia Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Redauddin Ibni Tuanku Muhriz dan juga yang berbahagia Tun Datuk Seri Dr. Tun Zaki Tun Azmi. Seterusnya dengan rasa rendah diri dan terharu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada barisan kepimpinan dan pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia serta keseluruh warga USIM kerana memilih saya untuk dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah Kehormat Undang-Undang. Sesungguhnya saya merasakan penganugerahan ijazah kehormat ini merupakan sesuatu penghormatan yang tinggi dan penuh bermakna yang akan saya hargai sepanjang hidup saya. Ijazah ini juga merupakan pengiktirafan serta penghormatan yang saya tujukan khas kepada institusi serta guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan yang telah menyumbang bakti dan membantu membentuk ilmu, kepribadian serta siasah diri saya yang membolehkan saya menyumbang sedaya mungkin kepada agama, bangsa dan negara baik dalam bidang perundangan maupun akademik. Tidak dilupakan juga kepada tunjang utama saya iaitu keluarga tercinta yang tidak pernah berhenti dalam memberikan sokongan kepada saya selama ini dan turut mengharungi perjuangan hidup bersama-sama. Oleh itu, ucapan terima kasih ini saya tujukan khas buat isteri serta 3 orang anak cahaya mata yang saya sangat kasihi. Hadirin sekalian, setiap perundangan di negara kita kini telah melalui satu fasa perubahan yang begitu ketara dan pesat dengan peralihan teknologi, maklumat dan komunikasi. Menghampiri tahun 2022, tidak lama lagi kita hadapi bahawa teknologi perusahaan sedang pesat menembusi fungsi serta sistem perundangan negara dan hasilnya kedua-dua entiti ini menjadi sebuah sistem baru yang dinamakan sebagai legal technology atau legal tech. Pendigitalan fungsi undang-undang yang kian berkembang lagi berterusan ini telah mendapat sambutan dalam sistem perundangan negara untuk menyediakan satu alternatif yang lebih bersepadu dan holistik serta mengurangkan kos-kos perbelanjaan yang sedia ada. Hadirin sekalian, mendepani era globalisasi moden yang giat berkembang dengan pesatnya, tidak dapat dinafikan lagi bahawa penguasaan ilmu sangat penting dalam meniti arus permodenan negara. Saya mengamati bahawa perkembangan positif era globalisasi ini telah memberikan satu impak atau dimensi baru buat sistem perundangan di negara kita. Jikalau dahulu perkara-perkara seperti perbicaraan, pemfailan, kertas-kertas kuasa dan pencarian kes-kes rujukan perlu dilakukan secara fizikal, namun kini kita dapati perkara-perkara tersebut dapat dilaksanakan secara dalam talian. Sebagai contoh berdasarkan pengalaman saya sendiri, urusan seperti sebutan maupun perbicaraan kes kini dapat dilakukan melalui aplikasi Zoom dan pemfailan kertas-kertas kuasa dapat disengelarakan melalui sistem e-filing mahkamah. Saya percaya bahawa sesebuah firma undang-undang perlu mempunyai penguasaan holistik dalam bidang teknologi canggih dalam memastikan aliran kerja dapat dikekalkan pada paras optimum selain memastikan aliran kewangan serta keuntungan dapat diselaraskan pada kadar stabil, terutamanya dalam keadaan kini yang cukup mencabar. Oleh yang demikian, sebagai pelapor utama bagi firma Guaman Syukur Baljit dan partner, saya sering kali memberi penekanan yang khusus buat para peguam dan pelatih dalam kamar saya akan kepentingan dalam penguasaan ilmu teknologi maklumat dalam membantu perkembangan mereka yang terus berdaya saing dalam era permodernan yang pesat ini.
buat para pelajar undang-undang serta graduan muda di luar sana sentiasa mengambil pendekatan positif dalam apa jua tugasan maupun pekerjaan yang kalian laksanakan, dan amat penting buat kalian untuk sentiasa berfikiran terbuka dan menghargai setiap usaha yang kalian telah mencurahkan. Waimah sekali-sekali kecil pun, usaha sekalipun. Norma kehidupan ini membuatkan saya terfikir akan kata-kata hikmat yang cukup cantik dari Aristotle yang berbunyi, "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." Yakinlah bahawa usaha dalam menuntut ilmu dan mengapai kejayaan bukanlah satu perkara yang ringkas. Sebaliknya ia memakan masa yang begitu lama, kudrat yang banyak, serta ketabahan dan kecakaran yang sangat tinggi. Namun demikian, berbekalan pengorbanan yang murni ini, kejayaan serta perkabaran yang baik pasti akan menemui anda satu hari nanti, dan pasti akan berbaloi segala penat lelah yang telah kalian curahkan selama ini. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada USIM di atas anugerah ijazah kehormat ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan segulung tahniah kepada USIM kerana telah berusaha untuk meluaskan jaringan serta jangkauan ilmu luar daripada lingkungan universiti dan akademia serta tanggapan tradisi. Sebagai penutup bicara, izinkan saya untuk menyampaikan dua perangkat pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baiklah Tuan membawa ilmu, benalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.